Assalamualaikum dan selamat malam. Pada hari ini saya ingin menunjukkan 5 manfaat menggunakan Maktabah Syamilah versi keempat, iaitu versi yang terkini. Yang pertama, kita dapat mencari dan membaca ataupun memuat turun buku secara percuma. Caranya, klik pada bahagian pilihan kitab dan di sini kita masukkan keyword kitab yang kita hendak. Sebagai contohnya, saya ingin mencari buku bertajuk Taqribut Tahzib, maka saya menggunakan keyword tahzib. Di tahzib, kalau kita klik tahzib, banyaklah buku yang dikeluarkan, tapi saya mencari buku Taqribut Tahzib ini. Saya boleh tengok buku ini, Taqribut Tahzib, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya klik di sini. Cara kedua, kita boleh baca ya. Cara kedua, dengan menggunakan pilihan kitab juga, tapi pada bahagian tasnif, iaitu saya mencari kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i sebagai contohnya, iaitu saya nak buku Imam Syafi'i, maka saya klik di sini, maka buku itu boleh dibaca. Selain itu, kita boleh juga download buku yang kita kendaki dengan cara klik di bahagian PDF, logo PDF, dan carilah buku yang dikendaki jika diberikan oleh Maktabah Syamilah secara percuma. Kedua, kita dapat mencari dan mengenal biodata penulis. Caranya, buku Taqribut Tahzib tadi dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk mendapatkan biodata beliau, kita boleh klik pada bahagian bulu ayam ini, pada bahagian gambar ini, ataupun kita klik saja di logo ini. Kita klik di sini, maka akan keluar penulis buku Taqribut Tahzib, tulisnya, dan kita klik al-muallif, maka akan dikeluarkan biodata penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani serta semua buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Manfaat yang ketiga, kita dapat mencari sumber rujukan dengan menggunakan kalimah ataupun perkataan tertentu. Caranya, kita klik pada bahagian al-bakhsu, macam gambar kanta ini. Di sini kita boleh cari dengan kata kunci di sini. Contohnya, saya ingin mencari perkataan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Jadi saya tuliskan ya'lu wa la yu'la. Dan saya boleh cari berdasarkan kitab, semuanya kitab yang ada. Mungkin bila kita menggunakan kitab semua ni, masanya agak panjang, tapi saya nak menggunakan tasnif, tulisan dalam bidang-bidang tertentu, iaitu saya mencari ya'lu wa la yu'la ini dalam kutubus sunnah sahaja. Jadi saya klik kutubus sunnah dan saya ikhtiar, pilih. Maka akan keluar di sini. Kalau saya nak buku yang khusus, saya boleh tandakan di sini. Tapi saya nak semua buku berjumlah 1216. Maka saya klik di sini al-bakhsu ataupun carian. Klik di sini. Maka dia akan mencari dan jumpa di buku bertajuk Jami' Usul. Ini Ibnu Asir. Ini kitabnya. Dan kalau kita nak biodata penulis ataupun biodata buku ini, kita boleh klik di ikon ini. Maka akan keluarlah kitab Jami' Usul dan muallifnya, iaitu Ibnu Asir. Keempat, kita dapat cari dan menyalin perkataan ataupun ayat Al-Quran. Caranya, kita klik pada bahagian logo Al-Quran ini. Kemudian, contohnya kita ingin mencari perkataan Baqarah, lembu dalam Al-Quran. Type sahaja Baqarah, maka klik di sini carian. Maka akan timbullah iaitu sebanyak 4 ayat berkaitan Baqarah di bawah ini. Dan kita ingin copy ayat di sini. Boleh kita kopikan satu ayat ini. Kemudian kita tekan ikon copy di sini. Dan kita bukalah, sebagai contohnya saya ingin paste di
di Microsoft Word, maka saya pastekan di sini. Akan keluar di sini. Kelima, kita dapat takhrij sumber asal dan juga kesahihan sesebuah hadis. Caranya, klik pada bahagian carian Al-Bahsu Kantar itu. Kemudian untuk memudahkan carian dan meminalkan, saya ingin mencari menggunakan tasnif. Contohnya saya ingin mencari hadis yang sangat popular, utlubu alma walau bisin, tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Lalu saya akan cari berdasarkan kutubus sunnah. Saya akan pilih di sini kutubus sunnah, dia akan muncul di sini. Maka saya akan mencari keyword bisin, bisin. Maka saya akan klik bahsu. Maka saya mendapat lebih kurang 37 adadul nataish, 37 carian. Inilah sumber-sumber yang terdapat hadis utlubu ilma walau bisin. Contohnya saya ingin melihat kedudukan dan juga klasifikasi ataupun pandangan hadis ini dalam Syu'bul Iman Imam Baihaqi. Lalu saya klik di sini. Maka saya akan berjumpa hadis ini adalah hadis nombor 1543. Iaitu pada juzuk yang ketiga, muka surat 193. Lalu di sini hadis ini utlubul ilma walau bisin ini, kata Imam Baihaqi, hadza hadisun matnuhu masyhur. Hadis ini matanya sangat masyhur, wa isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif, wa qad ruwiya min aujuh, dan diriwayatkan hadis ini dalam pelbagai jalur sanad. Kulluha dhaifun, semuanya adalah dhaif. Inilah pandangan ulama terhadap kesahihan hadis ini. Wallahu alam. Cukuplah untuk itu. Ikutilah video saya yang seterusnya yang bertajuk 5 teknik takhrij hadis menggunakan Maktabah Syamilah versi keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.